Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahaskan mengenai elemen dan aspek keterampilan berbahasa. Slide ini disediakan oleh saya sendiri, iaitu Nurul Hidayah binti Sulaiman dari kelas Bahasa Melayu 1. Baiklah, mari kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Pertama, mari kita kenal apa itu keterampilan berbahasa. Mari kita lihat pengenalannya. Menurut tarikan 2013-1, keterampilan berbahasa terbahagi kepada 4 komponen, iaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Mari kita lihat aspek keterampilan berbahasa menurut Kamus Dewan 2018 pula. Keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi. Mari kita lihat definisi bahasa pula. Bahasa mempunyai bahasa, memakai menggunakan bahasa dan bercakap dalam sesuatu bahasa. Seterusnya, adakah kemahiran berbahasa membabitkan perlakuan kita setiap hari? Ya, betul, tepat sekali. Perlakuan itu boleh terbentuk melalui 3 perkara. Pertama, pertuturan. Pertuturan merupakan aspek yang melibatkan kehidupan seharian kita. Misalnya, seorang guru bertutur dengan pelajarnya. Yang kedua, penulisan. Penulisan boleh berlaku sama ada dalam pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir ialah penyelidikan. Sekarang, mari kita lihat apakah 4 aspek kemahiran berbahasa. Terdapat 4 aspek kemahiran berbahasa atau keterampilan berbahasa. Yang pertama, aspek mendengar. Aspek ini melibatkan pendengaran. Yang kedua, aspek bertutur. Aspek ini melibatkan pertuturan dan alat artikulasi. Aspek ketiga pula merupakan aspek membaca, di mana aspek ini melibatkan pertuturan dan melibatkan mental. Aspek yang terakhir ialah aspek menulis. Aspek menulis ini melibatkan pendengaran, mental dan koordinasi tangan. Seterusnya, mari kita lihat aspek dan elemen keterampilan berbahasa. Aspek dan elemen keterampilan berbahasa terbahagi kepada 4. Yang pertama, keterampilan mendengar. Yang kedua, keterampilan bertutur. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang terakhir ialah keterampilan menulis. Keempat-empat aspek keterampilan ini saling berkait antara satu sama lain. Seterusnya, mari kita teruskan dengan apa itu definisi bagi keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi. Bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh maklumat, menangkap isi atau fakta serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh penutur melalui bahasa lisan, misalnya dalam pelbagai situasi pengucapan seperti arahan, cerita, perbualan, soal jawab, laporan berita, perbincangan dan banyak lagi. Manakala keterampilan mendengar menurut tarikan pula, mendengar merupakan satu proses yang mencakupi kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasikan, menginterpretasi, menilai dan merekreasi atas makna yang terkandung di dalamnya. Sekarang, mari kita lihat apakah tujuan mendengar. Yang pertama,
mendapatkan maklumat. Bertujuan untuk memperoleh maklumat dan idea rasional. Kedua, membentuk hubungan, iaitu mewujudkan hubungan yang harmoni akibat pemerapan 4 aspek keterampilan. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, iaitu dapat memujuk orang lain dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir ialah menghiburkan hati, iaitu meletakkan diri pada kedudukan seseorang agar dapat memahami perasaan mereka. Baiklah, sekarang mari kita teruskan dengan keterampilan bertutur. Apakah itu keterampilan bertutur? Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah keterampilan berbahasa yang kedua selepas keterampilan menyimak. Manusia belajar mengucapkan untuk berbicara berdasarkan bunyi-bunyi yang didengarinya. Manakala menurut tarikan pula, berbicara bermaksud kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi menggunakan alat artikulasi bagi menyatakan, menyampaikan fikiran, gagasan serta perasaan. Baiklah, apakah tujuan berbicara? Menurut tarikan, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Seterusnya, apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca ialah melihat sambil melisankan suatu tulisan dengan tujuan ingin mengetahui isinya. Proses penyerapan maklumat dari sebuah penulisan, misalnya karya, bertujuan untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh penulis dan menambahkan ilmu baharu. Antara tujuan membaca ialah pertama, menggunakan strategi tertentu bagi menyempurnakan pembacaan nyaring. Kedua, mendapatkan maklumat, iaitu mendapat maklumat secara bertulis. Ketiga, menilai, membaca untuk menilai serta membandingkan dan mengkritik sesuatu perkara, misalnya kritikan terhadap penulisan novel. Yang keempat, memperbaharui pengetahuan, iaitu mengaitkan informasi baharu dengan informasi sedia ada. Yang kelima, mendapat idea, iaitu membaca untuk memperoleh perincian mengenai fakta atau idea. Dan yang terakhir ialah membuat rumusan, membaca untuk mengelompokkan nilai, pengajaran dan isi berdasarkan penulisan. Seterusnya, keterampilan menulis. Apakah itu keterampilan berbahasa menulis? Menulis iaitu menterjemahkan idea melalui penulisan lambang-lambang tulisan untuk menggambarkan sesuatu idea agar dapat difahami oleh orang lain. Baiklah, sekarang mari kita lihat tujuan keterampilan menulis. Menurut Seni, tujuan menulis seperti berikut. Pertama, arahan. Memberikan arahan, misalnya memberikan petunjuk kepada orang lain dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya, cara membuat kek. Kedua, meringkaskan. Meringkaskan sesuatu perkara. Contohnya, meringkaskan penulisan dari 1000 patah perkataan kepada 200 patah perkataan yang merangkumi ringkasan cerita penting. Yang ketiga, apakah itu? Menceritakan kejadian atau hal. Memberikan maklumat tentang sesuatu perkara yang berlaku di suatu tempat pada suatu waktu. Contohnya, menceritakan tentang perjuangan tokoh Melayu. Yang keempat, meyakinkan, iaitu berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. Dan yang terakhir ialah menjelaskan sesuatu, iaitu memberi penjelasan mengenai sesuatu perkara. Contohnya, kepentingan adab berkomunikasi. Burung seringgit terbang melayang, mari hingga diranting mati. Bukan ringgit pandangan orang, budi bahasa tangkaian hati. Wang ringgit tidak akan mempengaruhi hati nurani seseorang, namun budi bahasa yang sejati mempengaruhi hati. Sekian, terima kasih.
Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, saya Nurul Hidayah binti Sulaiman. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Berfikiran Positif Mengubah Hidup Anda dan saya juga. Kenapa ya saya memilih tajuk ini? Kerana saya rasa pemikiran sering menghantui minda anda. Tapi bukan anda saja, tetapi saya juga. Jadi saya juga ingin berkongsi sedikit pengalaman mengenai berfikiran positif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita fahami dahulu apa itu berfikiran positif. Berfikiran secara positif adalah cara pemikiran yang menjuruskan kepada keupayaan melihat pada aspek kebaikan dan perkara yang berlaku secara membina. Maksudnya di sini, seseorang yang berfikiran positif akan melihat masalah yang dihadapinya sebagai satu cabaran. Jadi seseorang itu perlulah menerima apa yang berlaku seadanya. Kerana berfikiran negatif hanya akan menyebabkan hidup menjadi lebih sengsara. Saya mengambil petikan ini daripada Porter My Health. Bagaimana cara untuk kita mengekalkan pemikiran positif? Mari saya kongsikan sedikit tips untuk kebaikan diri saya dan anda semua juga. Untuk mengekalkan pemikiran positif, kita perlulah menetapkan matlamat yang ingin capai dengan jelas dan musabah. Seterusnya, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita capai, bukannya mengeluh kesah dengan apa yang kita tidak miliki. Dapat saya kaitkan dengan kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi kita perlulah bersabar jika apa yang diinginkan itu tidak dikecapi kerana Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Selain itu, kenal pasti pemikiran negatif. Misalnya, kita perlulah menganalisis apakah perkara yang menyebabkan kita tertekan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan rasional. Apabila sudah mengetahui kuncinya, kita perlulah mengawal emosi dengan sebaiknya dan jangan biarkan emosi mengawal anda. Berkawan dengan orang yang berfikiran positif juga merupakan salah satu cara untuk kekal positif. Hal ini dikatakan demikian kerana pemikiran kawan atau orang sekeliling juga mempengaruhi emosi dan tindak tanduk kita. Kebiasaan ia disebut sebagai aura positif dan aura negatif. Di samping itu, bagi mengekalkan diri positif apabila mendengar perkara yang tidak enak didengari terhadap diri sendiri, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlulah menganggap ia sebagai cabaran bahawa kita boleh melakukannya dan kita bukannya lemah di mata orang lain. Secara tidak langsung, ia memberi inspirasi kepada diri agar terus melangkah ke harapan. Pada waktu yang sama, belajar untuk menghilangkan tekanan, masalah yang besar akan menjadi kecil jika kita bijak menguruskan tekanan. Tekanan dengan kehidupan memang sudah sebati dan tidak boleh dipisahkan. Namun, sebagai insan yang digunakan akal dan makhluk istimewa di buku bumi ini, kita perlulah bijak dalam mengenali sesuatu perkara. Misalnya menjauhkan diri dari tekanan yang dihadapi agar hati tenang terus dijaga. Akhir sekali ialah teruskan berfikiran positif. Kita perlulah mengekalkannya sebagai cabaran, tabiat dan inspirasi akan terus melangkah pada masa hadapan. Bukannya berserah kepada takdir semata. Jika bukan kita untuk mengubahnya, siapa lagi akan mengubah kita? Terdapat banyak ayat Al-Quran dan pesanan dari Nabi Muhammad SAW yang membawa mesej bertemakan fikiran positif. Islam tidak pernah membiarkan umatnya tanpa membuat sebarang tindakan berubah ke arah lebih baik. Melakukan perubahan dalam diri sekaligus mengangkat kedudukan lebih baik adalah antara saripati falsafah agama Islam. Sekarang, saya akan berkongsi serba sedikit pengalaman saya apabila saya mempraktikkan pemikiran positif dalam kehidupan. Yang pertama, hidup lebih bahagia. Kerana saya percaya akan diri saya jadi diri sendiri. Saya bertekad ingin menggembirakan hati orang lain. Kerana salah satu cara saya menggembirakan hati orang lain adalah dengan membuat mereka tertawa. Sudah cukup bahagia buat saya. Kedua, memaafkan diri sendiri. Apabila saya menghadapi masalah, saya akan bercakap dengan diri sendiri. Saya akan rawat hati saya dengan kata-kata positif yang membina dengan lupakan semua perasaan negatif. Seterusnya, menjadi berani. Apabila saya berfikiran positif, secara tidak langsung, perasaan takut atau negatif dapat dihapuskan. Dengan ini, saya dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan harmoni. Misalnya, bercakap di hadapan kamera sekarang.
Tambahan pula, apabila saya sentiasa berfikiran positif, saya dapat lebih ramai kawan. Apabila kita berfikiran positif, senyum, menjadi ceria secara tidak langsung, orang mudah tertarik untuk berkawan dengan kita. Di samping itu, dapat mengatasi tekanan perasaan. Misalnya, kita perlulah mengabaikan fikiran negatif dan menggantikan pemikiran negatif itu dengan positif. Misalnya, kita tidak boleh terlalu memikirkan perkara yang tidak mungkin terjadi akan berlaku, kerana bila terlalu memikirkan perkara itu, lama-kelamaan ia akan menjejaskan produktiviti kehidupan kita. Jadi kita perlulah mengamalkan kehidupan dan pemikiran sederhana tetapi memberi manfaat yang jelas kepada kita. Sedar tidak sedar, apabila kita menjadi positif, badan kita akan menjadi sihat. Kita lebih percaya diri dan tidak cuba mengubah diri menjadi orang lain. Akhir sekali ialah dapat meningkatkan fokus sama ada dalam pembelajaran dan pekerjaan. Dengan ini, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya pembaziran masa daripada asyik memikirkan perkara negatif yang tidak memberi sebarang manfaat kepada kita. Dapat dirumuskan bahawa berfikiran positif amat penting dalam kehidupan seharian. Bagi mengenalkan diri kita, sentiasa positif dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan teladan. Misalnya dalam peristiwa agung penghijrahan Rasulullah dan umat Islam dari kota Makkah ke Yathrib Madinah. Dahulu juga mempamerkan sikap positif untuk mengubah lanskap dan ekosistem dakwah Islam di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.